Assalamualaikum. Okay, tujuan live hari ni, siapa yang follow IG story saya tadi, semua dah maklum lah. Sebelum solat asar tadi, sahabat saya baru kehilangan ibu mertuanya. Jadi sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah buat arwah ya. Okay, untuk pengetahuan semua, sahabat saya, ibu mertua dia memang dah beberapa minggu lah berada di ward ICU. Jadi saya sebagai jururawat di ICU sering dihubungi untuk minta pendapat bagaimana cara penjagaan, bagaimana cara nak berhubung dengan pesakit yang tidak bersuara. Jadi saya berkongsi pengalaman di mana saya sendiri pun pernah menjaga ibu saya, arwah ibu saya di ICU. Jadi condition arwah ibu mertua sahabat saya tak jauh bezanya dengan arwah ibu saya. Jadi saya boleh berkongsi lah sedikit cara penjagaan, cara apa doa-doa yang kita bacakan dan apa persediaan kita untuk menghadapi kehilangan orang yang tersayang. Saya mudah menggunakan bahasa seperti itulah sebabnya kita memang mahukan orang yang kita sayang sembuh seperti sedia kala. Tapi sahabat-sahabat kena tahu keadaan-keadaan di ward ICU kadang-kadang dia memerlukan kita untuk merasa kita perlu bersedia dari segi apa jua. Okey, membuat keputusan di waktu pesakit yang kita sayang berada di ICU sangat susah. Okey, jadi dalam tempoh sekarang ni saya suka untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, siapa-siapa saja yang ada keluarga dalam keadaan kritikal, memerlukan apa kita panggil pendapat lah untuk berkongsi, anda boleh hubungi saya. Jadi kita boleh berkongsi-kongsi cara penjagaan, cara kita nak menerima keadaan tu macam mana. Jadi bolehlah berhubung dengan saya. Dan seperti sahabat saya yang baru kehilangan ibunya, suka nak saya nyatakan bahawa kami ada berkongsi pendapat, ada berkongsi tentang perkembangan ibu. Kita juga nak tahu, sebab secara jujurnya ingin saya katakan, bila pesakit berada di hospital, doktor sentiasa menyatakan keadaan pesakit begini-begini, tapi waris rasa macam tak puas dengan apa yang doktor terangkan. Jadi anda boleh hubungi saya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan situasi di ICU dan bagaimana untuk menghadapi situasi kritikal contohnya. Jadi begitulah keadaan. Kadang-kadang kita bukan bomoh nak menyangka keadaan untuk kembali pulih, kembali tidak pulih. Kita bukan bomoh untuk benda tu. Tapi sebagai umat Islam, kita perlu tanamkan rasa ihsan dalam diri. Kita perlu tanamkan rasa kita perlu tanam rasa yang kita nak membantu sesama umat Islam yang akan mengakhiri kehidupan dia. Jadi banyak benda yang perlu kita kongsikan sebenarnya kepada sahabat-sahabat yang ingin berkongsi ataupun memang ada pengalaman menjaga waris-waris di ICU, boleh berhubung dengan saya untuk kita sama-sama jadikan dia sebagai rujukan untuk membimbing golongan-golongan yang memerlukan pertolongan macam kita ni lah. Sebab kadang-kadang orang yang ada waris yang berada di ICU, dia hilang punca. Dia tak tahu nak rujuk siapa untuk diri dia.
Okay, untuk diri dia sendiri, dia tak tahu nak rujuk siapa. Jadi saya berbesar hatilah untuk membantu kepada siapa-siapa yang ingin pendapat dan ingin berkongsi cerita berkenaan dengan penjagaan di ICU. Silakanlah untuk berhubung dengan saya. Suka saya untuk membantu anda-anda semua. Okay, dengan itu saya rasa saya akhiri live saya di sini hanya untuk perkongsian kepada sahabat-sahabat semualah. Sebenarnya ahli keluarga itu juga penting untuk kita memberi sokongan selain daripada pesakit sendiri yang berada di ICU. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum.